Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 2 Mahat Johor sekalian. Okey. So pada hari ini kita akan masuk kepada bab baru iaitu bab 4 berkenaan dengan kesihatan manusia. Okey. So untuk hari ini kita akan masuk kepada subtopik 4.1 berkenaan dengan penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Okey. So, sebelum itu kita akan recap balik apa yang kita belajar pada kelas yang lepas. So pada kelas yang lepas kita telah pun menghabiskan bab 3 kita iaitu bab nutrisi, di mana kita telah pun membincangkan berkenaan dengan proses penyerapan dan juga pengangkutan hasil pencernaan serta penyah tinjaan. Okey, di mana kita telah pun membincangkan apakah itu villus. Okay, apakah ciri-ciri villus ini yang mampu meningkatkan kecekapannya untuk menyerap hasil akhir pencernaan. Dan kita telah pun melihat beberapa bahagian dalam satu villus. Okay, dan lepas tu kita telah pun melihat bagaimanakah proses asimilasi berlaku, okay, iaitu proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel ini. Dan kita pun membincangkan untuk glukosa digunakan untuk apa, protein untuk apa, dan juga hasil akhir lemak untuk apa. Alright. Dan kita pun melihat apa lagi sistem-sistem yang terlibat bersama-sama dengan sistem pencernaan ini untuk membantu pengagihan proses asimilasi terbabit. Dan kita pun melihat berkenaan dengan proses penyah tinjaan, iaitu proses akhir dalam sistem pencernaan, di mana apa sahaja hasil-hasil pencernaan yang tidak dapat dihadam oleh badan akan dibawa melalui ke usus besar untuk dijadikan sebagai tinja. Dalam proses itu akan berlakunya penyerapan semula air dan garam, mineral kembali semula ke salur darah, dan tinja ini akan disimpan sementara di rektum dan akan dibuang melalui lubang dubur. Okey. So pada hari ini kita akan masuk pada bab 4, bab kesihatan manusia. Okey. So bila kita tengok kepada kesihatan, konsep kesihatan tu bagaimana? Okey. So kesihatan ini bererti secara amnya yang kita faham ialah tiada sebarang masalah pada kita punya tubuh badan. Okey, bererti tubuh badan kita berfungsi secara baik, secara optimum. Okey, tapi bila kita kata penyakit, okey, so penyakit ini bererti sesuatu keadaan yang tidak normal, yang berlaku pada badan ataupun minda bagi seseorang yang menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi atau memberi tekanan kepada seseorang individu. Okey, so itulah definisi bagi penyakit. Okey, keadaan yang tidak normal bukan sahaja pada fizikal kita tetapi juga pada kita punya minda. Okey, sebab itulah dalam konteks kesihatan kita ada kesihatan fizikal dan juga kesihatan minda ataupun psikiatrik. Okey, kesihatan minda seperti apa? Kita tengok antara contoh-contoh penyakit minda yang kita biasa dengar seperti kemurungan dan sebagainya. Okey, so itulah definisi bagi penyakit. Okey, dan penyakit ini pula kita boleh kelaskan ataupun kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey. So bila kita merujuk kepada penyakit berjangkit ini, ianya penyakit yang disebabkan oleh jangkitan daripada patogen secara langsung atau melalui medium dan vektor. Okey, so ada tiga terma kat sini. Okey, kita ada patogen, kita ada medium dan kita ada vektor. Alright. So bila kita sebut perkataan patogen, patogen ini bererti sesuatu yang akan menyebabkan penyakit. Okey, so itu ialah patogen, sesuatu yang akan menyebabkan penyakit kita panggil sebagai patogen. So antara contoh-contoh patogen yang mungkin kamu dah maklum ataupun pernah dengar seperti apa, yang paling sekarang kita menghadapi ialah virus. Okey, so virus ada banyak jenis seperti coronavirus, rhinovirus, HIV, kita ada measles, kita ada rubella, kita ada apa lagi, mumps dan sebagainya. So ada banyak jenis virus ini. So virus ini kebanyakannya adalah patogen, iaitu sesuatu yang menyebabkan penyakit. Selain virus kita ada apa? Bakteria. Kita ada fungi ataupun kulat. So dan kita ada protozoa. So ini adalah antara contoh-contoh patogen. Tetapi kena ingat, dalam konteks mikroorganisma, contoh kita tengok seperti bakteria, tak semua bakteria adalah patogen. So tak semua bakteria adalah patogen. Berarti tak semua bakteria ini memudaratkan ataupun menyebabkan ketidaksihatan. Ada setengah bakteria ini adalah bakteria yang baik, yang membantu kita dalam proses pencernaan kita, yang akan menghasilkan beberapa jenis vitamin seperti vitamin K dan juga vitamin B12.
Okey. So kita ada bakteria yang kita panggil sebagai bakteria yang baik, yang bermanfaat kepada manusia. Okey, contoh seperti apa? Lactobacillus. Okey. Yang kamu minum tu. Apa dalam susu culture, Vitagen, Calpis. Okey. So dalam itu ada bakteria Lactobacillus. So itulah bakteria baik untuk kita dalam proses pencernaan. Okey. So kena tengok betul-betul. Okey, tak semua mikroorganisma, contohnya bakteria ini, tak semuanya menyebabkan penyakit. Alright, itulah penyakit berjangkit. Untuk penyakit tidak berjangkit pula, penyakit ini berlaku disebabkan oleh faktor genetik dan juga gaya hidup. Okay, so penyakit tidak berjangkit ini disebabkan oleh faktor genetik yang kita warisi daripada nenek moyang kita ataupun mak ayah kita, ataupun disebabkan oleh kita punya lifestyle, gaya hidup kita yang kurang sihat yang menyebabkan penyakit tidak berjangkit boleh muncul. Itu yang pertama. Perbezaan yang kedua ialah kita nak contoh. Okey, contoh penyakit berjangkit ni banyak sebenarnya. Okey, kita ada tuberkulosis ataupun batuk kering. Okey, kita ada selsema biasa, kita ada kurap. Okey, kita ada penyakit kencing tikus. Demam denggi, okey, Zika dan sebagainya. So ini contoh penyakit-penyakit berjangkit. Untuk penyakit tidak berjangkit, contoh yang paling utama, yang paling common kita dengar ialah apa? Pertama, kencing manis. Okey, yang kedua, tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Yang ketiga, kita ada apa? Penyakit-penyakit kardiovaskular. Okey, dan juga mungkin kita tengok penyakit seperti asma. So inilah penyakit yang tidak berjangkit yang boleh kita dapat sama ada melalui faktor genetik ataupun kita punya gaya hidup. Alright. Dan yang ketiga, kita tengok penyakit berjangkit ini dia boleh berpindah dari satu individu ke individu yang lain. Sebab itu dipanggil sebagai berjangkit. Okey, kebolehupayaan penyakit ini untuk menjangkiti yang lain. Okey, contoh sekarang kita tengok coronavirus paling mudah sekarang ni. Okey, contoh dah ada. Alright. Bagaimana penyakit ini sangat menjangkiti orang di sekelilingnya. Okey, sebab ia penyakit berjangkit disebabkan oleh patogen iaitu virus. So, kita ada metod, okey, bagaimana virus ini dia boleh transmit, okey, boleh menjangkiti orang lain. Okey, sama ada melalui sentuhan ataupun melalui air, okey, melalui udara dan sebagainya. Sebab itulah kenapa diwujudkan SOP, okey, untuk pencegahan jangkitan penyakit COVID-19. Apa dia? Pertama ialah kita ada apa? Penjarakan sosial, okey, sekurang-kurangnya 1 meter. Sebab apa 1 meter? Dan 1 meter antara orang A dengan orang B, 1 meter distance. Bila A cakap dengan B, kita cakap mesti akan ada semburan air liur kita mesti akan keluar walaupun dalam bentuk droplet. Okey. So bila air liur kita terkeluar, bila kita bercakap dalam range 1 meter, droplet air tersebut tidak akan sampai kepada orang lain. So dia mungkin sampai ke separuh saja. Tapi lepas tu dia akan dissipate, dia akan hilang. Tetapi bila kita dekat dengan orang tersebut, A dengan B, kurang daripada 1 meter, bila A cakap dengan B, so apa yang A cakap akan terkeluarlah dia punya water droplet dan sebagainya, menyebabkan B boleh dapat benda tu dan dia boleh sedut dalam dia punya nafas dan sebagainya. So boleh menyebabkan kejangkitan kepada B pula jika A ada penyakit lah. Okay? Sebab itulah kita digalakkan ataupun disuruh, okay, untuk mengamalkan penjarakan sosial 1 meter, sekurang-kurangnya 1 meter lah. Ataupun yang paling common kita pakai apa? Kita pakai face mask. Okay? Kenapa face mask? Ingat face mask ni dia ada 3 layer. Okay? Ni kamu nampak macam mungkin nipis. Okay, kalau kita kita potong ni, dia ada 3 lapisan. Betul dipanggil 3-ply. Okay, PLY kan. Okay, ini surgical face mask. Okay, so dia ada 3-ply, ada 3 lapisan yang akan menapisi daripada benda-benda yang kasar sampailah benda-benda yang mikron. Okay, seperti contohnya virus. So pentingnya untuk kita pakai face mask ketika waktu pandemik inilah. Alright, pakai pun kena betul. Okay, yang bahagian atas ni bahagian yang keras. So ini yang kena letak pada kita punya hidung. Okay, lepas tu bila kita pakai elok-elok. Alright, bila pakai elok-elok, pastikan keseluruhan kita punya hidung dan juga mulut kita ditutup lah. Alright. Dan bila kita adjust kita punya face mask ni, pastikan yang bahagian tepi ni pun tutup dengan baik, tiada ruang terbuka seperti ini dan sebagainya. Jika terbuka mungkin saiz ni terlalu besar untuk kamu, maka cari saiz yang sesuai. Pastikan kita tepi semuanya tutup. Okay, so kasih kat hidung, kita boleh bend, kita boleh kepekkan dia supaya dia adjust yang kita punya hidung lah. Okay, so ini ialah pemakaian face mask. So bila kita bercakap dengan face mask, okay, apa yang kita cakap takkan sampai ke orang sebelah, dia punya water droplets ke apa semua tu akan terperangkap kat kita punya face mask. Dan apa yang orang tu cakap daripada sana ke sini,
Okay, ada A dengan kita. So bila A cakap, apa yang A terkeluar pada dia punya mulut tu juga tidak akan masuk dekat kita punya hidung ataupun mulut kita. So inilah kelebihan face mask. Okay. So sekarang ada banyak jenis lah. Kita ada macam contoh sini, kita ada yang kain punya face mask, macam-macam sekarang kan. Okay, ni kain punya. So ini mungkin lebih selesa lah bagi setengah orang. Alright. So ini bergantung kepada individu, tapi yang terbaik ialah surgical face mask. Okay. Faham? Ini untuk pencegahan penyakit berjangkit. Alright. Okey, untuk penyakit tidak berjangkit, so penyakit ini dia tidak berpindah kepada individu lain. So kalau kita ada kencing manis ataupun diabetes, mustahil diabetes kita boleh menjangkiti yang lain. Okey. So ini beza antara penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Dan bagaimana penyakit berjangkit ini dia boleh tersebar? Okey. So tadi kita katakan bahawa penyebaran patogen ini boleh berlaku dalam pelbagai medium ataupun dengan bantuan vektor. So apakah itu medium? So bila kita kata medium, bererti kawasan di sekelilingnya yang boleh menjadi tempat bagi patogen ini tersebar untuk sampai ataupun menjangkiti individunya lain. So itu ialah medium. Alright. So kita tengok apakah contoh-contoh medium yang ada. Pertama kita tengok penyakit bawaan udara. Medium udara yang paling common, yang paling besar sekarang ni di sekeliling kita ialah medium udara. Dan ada dua cara jangkitan penyakit bawaan udara ini. Sama ada melalui jangkitan titisan dan juga ataupun jangkitan habuk. So bila kita mengatakan tentang jangkitan titisan, ianya bererti percikan. Percikan titisan air yang mengandungi patogen tersebut daripada mulut dan hidung pesakit melalui sama ada bercakap, bersin, batuk, menguap dan juga bernafas. So apa sahaja perbuatan yang kita sebut tadi itu boleh menyebabkan water droplet daripada kita punya mulut ini akan tersebar ke orang lain melalui medium udara. Bila kita bercakap, ada kita punya water droplet. Kita bernafas pun akan mengeluarkan wap air. Bila kita batuk juga akan menyebabkan expulsion of water droplets. Apalagi bila kita bersin lagi, obvious kan, acam gitu kan, akan keluarlah di punya semburan-semburan aerosol kita tu. So semua itu akan mengandungi patogen ataupun bakteria ataupun virus dan sebagainya yang tidak baik. Sebab mekanisme badan kita ini akan sentiasa cuba untuk mengeluarkan kembali benda-benda asing yang masuk ke dalam badan kita. Ini jangkitan titisan. Yang kedua jangkitan habuk. Di mana bakteria yang terdapat dalam air contohnya, ataupun mungkin dalam air ludah pesakit yang berjangkit, yang sudah pun kering. Dan selalunya bakteria ini dia bila pada keadaan yang tidak sesuai untuk dia hidup, ada setengah bakteria ni dia boleh menukarkan diri dia kepada bentuk spora, untuk dia lebih tahan lama. So bila kita ludah, air liur kita kat luar dia akan kering. So kawasan kering tidak sesuai, dia akan menjadi spora. Dan apa yang berlaku bila ada pembentukan spora bakteria ini, dia akan boleh tersebar dalam udara ataupun udara habuk biasa. Dan bila kita sedut nafas dengan spora tersebut, bila dia jumpa persekitaran yang sesuai, maka dia akan bertukar menjadi bakteria dan boleh menjangkiti kita. Ini jangkitan habuk. Alright. So jangkitan habuk atau jangkitan yang melalui udara ini kita boleh cegah dengan pelbagai cara. Yang pertama, menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk ataupun menguap. Bila kita menguap, tutup mulut. Bila kita batuk pun kita tutup mulut sama kita macam ni. Ataupun kalau kita ada macam apa, saya ada apa, kita ada handkerchief. Biasa bawa handkerchief kan. Bila kita batuk keluarkan handkerchief pun boleh sebagai tempat untuk nak tutup kita punya mulut. Bila kita bersin pun boleh gunakan handkerchief. Acom gitu. So kita boleh tutup. Ini satu tabiat yang baik lah. Ataupun bila kita batuk tak ada handkerchief, kita boleh guna kita punya sleeve baju kita kalau kita lengan panjang lah. Sini settle. Tapi lebih baik kalau kita pakai face mask. Kalau kita sakit, kalau kita ada batuk-batuk dan sebagainya, pakailah face mask. Melindungi kita dan juga melindungi orang lain. Kemudian kita tengok pada apa? Tidak meludah di merata-rata tempat. Ini satu perbuatan yang sebenarnya kurang elok. Biasanya kita selalu kan meludah sesuka hati kita di tempat awam.
Okay, meludah sana, meludah sini. Perbuatan meludah ini pun kalau ikut dalam konteks agama pun adalah akhlak kita pun sebenarnya tak elok. Okay, meludah sesuka hati dan sebagainya. Okay, so kalau boleh elakkan meludah merata-rata. Okay, yang seterusnya apa? Mengelakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak, crowded area. Okay, bila kita bersesak-sesakan, okay, jarak antara kita dengan individu lain sangat dekat, sekemungkinan individu itu ada penyakit. Okay, bila dia bercakap, okay, bila dia menguap, bila dia batuk dan bersin, benda tu boleh sampai kepada kita. Patogen dia boleh masuk ke kita. Sebab apa? Jarak antara kita dengan dia sangat dekat. Okay, so elakkan kawasan yang penuh sesak seperti apa? Shopping mall, okay, pasar raya dan sebagainya. Okay, jika anda terpaksa juga pergi, apa kita buat? Pakailah face mask. Okay, orang yang sakit sila pakai face mask. Okay, so ada sebab kenapa face mask dijual. Okay, bila kita sakit, okay, batuk-batuk dan sebagainya, pakailah face mask. Jadi kan pakai satu norma baru kehidupan kita. Alright. Dan keempat, memastikan tempat tinggal kita cukup cahaya. Okay, kerana apa? Kerana sinaran ultraviolet yang terdapat dalam cahaya matahari boleh membunuh sesetengah bakteria ataupun mikroorganisma dalam udara. Kelebihan kita ni, kita dapat taburan cahaya matahari yang tinggi. Dalam cahaya matahari ada sinaran ultraviolet. Sinaran ultraviolet ni sinaran yang kuat frekuensinya, boleh menembusi dan boleh membunuh mikroorganisma. So, jadikan amalan setiap pagi, bukalah langsir, bukalah tingkap, benarkan cahaya masuk ke dalam rumah ataupun bilik kita. Okay, ini boleh membantu membunuh mikroorganisma yang ada dalam tempat tinggal kita. Okay, so ini cara untuk nak mengelakkan jangkitan penyakit bawaan udara. Seterusnya kita ada penyakit bawaan air. Okay, ini biasa berlaku lah, terutamanya bila dalam musim banjir. Okay, so penyakit jangkit yang disebabkan oleh bawaan air ini biasanya berlaku di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air paip yang terawat ataupun yang bersih. Okay, dan juga sistem sanitasi yang sempurna. Okay, so benda ni berlaku banyak pada tempat-tempat yang tiada sistem perparitan yang betul, okay, sistem perkumbahan yang betul, dan juga berlakunya disebabkan oleh tiadanya air, sumber bekalan air yang bersih yang telah pun dirawat. Okay, so bila kita tengok kat sini, contohlah bagaimana penyakit bawaan air boleh berlaku bila kat kampung-kampung, mungkin zaman dulu-dulu lah. Okay, bila seseorang menggunakan tandas, okay, yang dibina di atas sungai. Okay, orang dulu mana ada sangat plumbing yang betul-betul, so dia akan bina tandas di atas sungai. So bila dia bawa air ketepuk, masuk ke dalam sungai. So tinja dia, najis tu ada patogen. Okay, so dia ketepuk, okay, masuk ke dalam sungai dan akan berlakulah penyebaran patogen. So bila dia ketepuk, okay, dekat tempat dia, okay, dia akan dialihkan oleh sungai. Tiba-tiba dekat hujung sungai pula, tiba-tiba si Daniel ambil air. Okay, ambil air nak buat minuman. Okay, haus tekak kering. Okay, bekerja keras kan. So dia ambillah air kat sungai itu, dia terus minum. Dia yakin, ya Allah, dia akan bersangka baik dengan Tuhan. Okay, bersangka baik sangatlah. Okay, dia ambil air, dia terus minum tanpa merawat air tersebut. Bayangkan air tadi, daripada ketepuk tadi, patogen tadi datang sampai dia tangkap. Ya, okay, minum. Okay, itu boleh menyebabkan jangkitan. Okay, so banyak benda-benda ini sebenarnya berlaku pada zaman-zaman dululah, tapi sekarang insya-Allah, okey, di negara kita lah terutamanya sistem perparitan dah okey, sistem piping pun dah mantap, air bersih dah banyak kita bekalkan di hampir di setiap penjuru negara kita ni dah dapat air bersih yang banyak. Okey. Tapi kalaulah berlaku masih lagi ada tempat yang tiada sumber bekalan air yang bersih ataupun sistem sanitasi yang betul, contohnya di negara dunia ketiga, okay, kemungkinan inilah penyakit yang paling common yang berlaku di negara mereka. Okay, tapi paling common di Malaysia, okay, penyakit bawaan air ni bakal oleh kejadian banjir. Sebab apa? Bila banjir, apa yang kita buat? Kita main air kan, kan, main air, berenang sana, berenang sini, berenang mana tu minum kan. Tak tahu mana datang air banjir tu, atau minum air banjir boleh menyebabkan penyakit, bukan penyakit dalaman, juga penyakit di kulit dan sebagainya. Air kotor. Okey. So, antara contoh penyakit berjangkit yang melalui air, okey, ada beberapa contoh seperti kolera, okey, demam kepialu dan juga disentri ameba.
Okey, so kolera penyakit cirit berit yang teruk yang selalunya berlaku pada kanak-kanak disebabkan oleh pelbagai faktor lah, antaranya bakteria yang paling common iaitu kolera disebabkan oleh satu bakteria bernama Vibrio cholerae. Okey, yang terdapat dalam air yang kotor lah. So bila air yang kita minum tidak dirawat dengan cara mendidih dan sebagainya, bakteria itu akan wujud, kita minum dan kita akan mengalami penyakit cirit berit yang sangat teruk. Okey, so najis daripada penyakit ini seperti air warna basuhan beras. Okey, itulah karakter bagi penyakit kolera. Demam kepialu. Okey, demam kepialu juga satu penyakit yang agak serius, juga disebabkan oleh bawaan daripada air sendirilah. Okey, bakteria yang dalam bawaan air yang boleh kita dapati dengan kita minum sumber air yang tidak bersih boleh menyebabkan demam kepialu. Okey, ataupun namanya salmonella typhi, typhoid fever. Okey, demam typhoid. Okey, itulah demam kepialu. Okey, disebabkan oleh bakteria typhoid. Okey, salmonella typhi dan sebagainya. Okey, dan kita ada dysentery ameba. Okey, penyakit bawaan protozoa. Okey, dysentery ini apa? Cerit-berit berdarah. Okey, berak berdarah disebabkan oleh ameba. Okey, protozoa yang juga terdapat dalam sumber air yang tidak bersih. Okey. Dan kita air ini kita boleh cegah dengan pelbagai cara. Yang pertama ialah mencampurkan klorin di dalam kolam renang dan sistem bekalan air. So sekarang ni kita tengok kat kita punya kolam renang kita, okey, kalau kita pergi dekat water theme park dan sebagainya, air yang kita main tu telah pun dirawat dengan campuran klorin yang dibenarkan. Okey, the same thing macam kalau kita ada swimming pool dekat rumah, biasanya mesti mak ayah kita akan panggil orang untuk cuci kita punya swimming pool, dia akan taburkan dengan klorin. Okey, itu boleh membunuh patogen yang terdapat dalam air tersebut. Yang kedua, kita ada membina tandasnya mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. So adalah proper toileting, yang ada basic plumbing dan sebagainya yang boleh mengalirkan kita punya sisa hasil buangan kita ke tempat yang sepatutnya. Okey. Ketiga, mendidihkan air minuman dengan sempurna. Okey, sebelum kita minum air daripada sumber paip, better kita buat proses pendidihan, kita didihkan air tersebut dengan baik. Okey, yang keempat ialah dengan mencuci tangan dengan sabun. Okey, mencuci tangan dengan sabun dan air selepas kita menggunakan tandas. Okey, so ini cara-cara kita bagaimana kita boleh mengelakkan penyakit bawaan air. Okey. So untuk hari ini itu sahaja. So pada kelas akan datang kita akan tengok tentang penyakit bawaan sentuhan, vektor dan juga bagaimana vektor ini menyebabkan penyakit serta mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.